Demokrasi berparlimen bermaksud rakyat melibatkan diri dalam sistem pemerintahan negara. Raja-Raja Melayu pula menjadi lambang taat setia rakyat. Melalui sistem ini, rakyat berpeluang membentuk kerajaan, rakyat bebas memilih perwakilan melalui pilihan raya. Perlembagaan Malaysia menjadi garis panduan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. Sistem demokrasi berparlimen di negara kita berjaya mengekalkan kerajaan yang adil, sejahtera dan stabil. Latar belakang sistem demokrasi, selepas pembentukan Malaysia pada tahun 1963, jentera pentadbiran kerajaan telah diperkemaskan. Sistem pemerintahan dan pentadbiran selepas merdeka adalah berlandaskan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan sejak mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 di bawah pentadbiran raja berperlembagaan. Pelaksanaan di Malaysia, negara Malaysia ialah merupakan negara demokrasi yang telah mengamalkan konsep pengasingan kuasa. Berdasarkan konsep ini, kuasa pemerintahan telah dibahagikan kepada tiga, iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Ketiga-tiga badan ini dipegang oleh pihak yang berasingan untuk mengelakkan salah guna kuasa ataupun pembelotan kuasa. Prinsip utama sistem demokrasi berparlimen ialah raja berperlembagaan, parlimen, perlembagaan sistem pemerintahan dan kebebasan asasi. Isu demokrasi berparlimen iaitu pada tanggal 9 Mei 2018 telah melakar sejarah. Malaysia telah mengadakan pilihan raya umum yang ke-14 membawa perubahan pucuk pimpinan dan juga perubahan politik yang dramatik. Kekalahan ini merupakan kebangkitan rakyat dalam menghadapi demokrasi yang matang. Rentetan dari dunia politik dan pertukaran tampuk kepimpinan, maka wujudnya krisis dan isu demokrasi berparlimen di Malaysia. Apabila ahli politik yang terpilih telah membuat tindakan untuk lompat parti ke parti lain. Selepas pilihan raya, ia membawa kepada pertukaran pucuk pimpinan pemerintahan. Parlimen hanya menjadi tempat medan untuk berdebat akan isu yang memalukan dan menjatuhkan sesama sendiri bagi kepentingan dan kepuasan mencapai maksud yang tersendiri. Wujudnya sikap negatif dengan fitnah di dalam politik. Dan isu seterusnya ialah kegagalan kerajaan mendapatkan kelulusan Dewan Rakyat bagi subsection 4/5 Akta Kesalahan Keselamatan iaitu SOSMA. Kegagalan usul itu menyebabkan Kementerian Dalam Negeri tidak dapat melanjutkan kuasa subsection 4/5 bermula 31 Julai hadapan. Subsection tersebut adalah membolehkan polis terus menggunakan kuasa khas untuk melanjutkan tempoh penahanan individu yang ditangkap dan ditahan di bawah SOSMA sehingga 28 hari tanpa perlu dihadapkan di hadapan magistrate. Solusi isu demokrasi berparlimen. Di dalam menghadapi gelombang dan cabaran dan isu demokrasi ini, kerajaan telah mengadakan kempen kesedaran kepada rakyat dan memberi penekanan kepada kefahaman kandungan perlembagaan seperti My Constitution. Selain itu, kerajaan juga telah menguatkuasakan undang-undang iaitu Akta Hasutan secara tegas tanpa mengira pangkat dan kedudukan kepada sesiapa sahaja. Isu fitnah merupakan satu isu yang boleh disabitkan di bawah jenayah Civil Section 499 Kanun Kesihatan yang boleh didenda serta penjara maksimum 2 tahun atau keduanya sekali jika dia bersalah. Dalam menangani isu rasuah, SPRM menguatkuasakan undang-undang yang tegas di dalam menteras gejala rasuah politik wang di kalangan ahli politik di Malaysia. Pada 12 April 2022, perbahasan untuk meminda RUU perlembagaan bagi membolehkan pengubalan RUU anti lompat parti ini adalah satu manifestasi ke arah politik yang sihat dan berpaksikan pada kepentingan rakyat. Kerajaan dan pembangkang senada dan harmoni untuk membentuk jawatan kuasa pilihan khas parlimen bagi meneliti pindaan perlembagaan yang khususnya mengenai lompat parti dan mewujudkan akta anti lompat parti. Berkaitan isu SOSMA yang ditolak di Dewan Rakyat, walau bagaimanapun, kerajaan sebenarnya masih boleh mengemukakan usul itu sekali lagi pada bila-bila masa yang dirasakan mereka sesuai yang boleh mendapat sokongan majoriti. Tidak dinafikan, SOSMA memang penting termasuk untuk mengawal aktiviti keganasan yang mungkin berlaku. Namun, ada banyak perkara yang perlu ditambah baik bagi memastikan SOSMA ini tidak disalahgunakan kelak. Sebagai kesimpulannya, jelaslah bahawa negara kita mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan seiring dengan perlembagaan Malaysia. Kuasa pemerintah di Malaysia ini terbahagi kepada tiga iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Dapatlah dinyatakan bahawa sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan juga raja berperlembagaan ini dijalankan dengan mantap dan baik serta mendapat sokongan padu dari rakyat.
Sistem pemerintahan demokrasi yang baik ini hasil daripada memberi peluang kepada rakyat untuk membuat keputusan memilih puncuk pimpinan melalui kaedah pilihan raya yang diadakan pada setiap 5 tahun sekali. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah patuh pada undang-undang berlandaskan kepada perlembagaan dan juga turut taat setia kepada raja dan negara. Sehubungan itu, negara kita akan kekal sebagai sebuah negara demokrasi berparlimen yang terbaik dan menjadi contoh kepada negara lain dengan kestabilan politik serta kemakmuran ekonomi yang terjamin. Bagi penggerak kerajaan, perlu mempunyai pemimpin yang adil, berwibawa dan bijak supaya memastikan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen ini dapat diteruskan dengan lebih berkesan agar terus mendapat mandat dan kepercayaan dari rakyat. Sekian, terima kasih.